Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai adik-adik, hari ini kita nak belajar Pendidikan Islam tahun 4 bersama dengan saya Ustazah Hafizah. Okey, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Hari ini Ustazah nak ajar bidang Jawi. Tajuknya adalah Kenali Saya. Sebelum Ustazah teruskan pelajaran kita, Ustazah nak bagi tahu objektif pelajaran kita pada hari ini adalah mengenal kedudukan huruf hamzah di atas huruf alif dengan betul. Yang kedua, mengenal huruf hamzah di bawah huruf alif dengan betul. Dan yang ketiga, membaca perkataan yang mengandungi huruf hamzah dengan betul. Okey, kedudukan huruf hamzah pada huruf alif. Kalau adik-adik nak tahu, ini merupakan huruf hamzah. Okey, kedudukan huruf hamzah pada huruf alif ada 5. Yang pertama, hamzah berada di atas huruf alif. Yang kedua, hamzah berada di bawah huruf alif. Yang ketiga, hamzah berada 3/4 daripada garisan. Yang keempat, hamzah berumah. Dan yang kelima, hamzah setara dengan garisan. Okey, kelima-lima ni merupakan kedudukan huruf hamzah pada huruf alif. Okey, seterusnya kita tengok kedudukan huruf hamzah di atas huruf alif. Okey, macam mana kita nak tahu hamzah itu patut berada pada huruf alif? Okey, kata dasar bermula dengan huruf alif dan didahului dengan imbuhan awalan di, se, ke. Maka huruf hamzah perlu diletakkan di atas huruf alif. Okey, kita tengok contoh. Imbuhan di apabila menerima kata dasar urus, maka perkataan yang terjadi di urus, hamzah berada di atas huruf alif. Seterusnya, se. Apabila menerima kata dasar orang, maka perkataan yang terjadi seorang, hamzah berada di atas huruf alif. Dan yang ketiga, ke. Apabila menerima kata dasar arah, maka perkataan yang terjadi adalah ke arah, hamzah berada di atas huruf alif. Okey, jom kita lihat contoh lain selain daripada perkataan-perkataan yang saya bagi tadi. Yang pertama, imbuhan di, kata dasar dia alih, di alih. Kedua, imbuhan di, kata dasar dia isi, diisi. Yang ketiga, imbuhan se, kata dasar dia ikat, seikat. Yang keempat, imbuhan se, kata dasar dia imbang, seimbang. Yang kelima, imbuhan ke, kata dasar dia empat, keempat. Dan yang keenam, imbuhan ke, kata dasar dia atas, ke atas. Keenam contoh yang saya bagi ni ada merupakan contoh yang mana hamzah berada di atas huruf alif jika sekiranya ada imbuhan di, se dan ke. Okey, perlu diingatkan perkataan Islam dikekalkan hamzah di bawah huruf alif walaupun didahului dengan imbuhan awalan di, se dan ke. Contoh, imbuhan di, kata dasar dia Islamkan, diislamkan, hamzah dia berada di bawah huruf alif. Okey, sekarang kita tengok contoh ayat pula. Imbuhan di, kata dasar dia asuh. Ayat dia, kami diasuh berakhlak mulia oleh ibu bapa kami. Okey, yang kedua. Imbuhan se, kata dasar dia ekor. Ayat dia, kucing itu menangkap seekor burung. Yang seterusnya, imbuhan di, kata dasar dia istana. Ayat dia,
Sultan berangkat ke istana selepas merasmikan majlis tilawah Al-Quran. Okey, sekarang kita tengok kedudukan huruf Hamzah di bawah huruf Alif. Hamzah di bawah huruf Alif hanya ada pada tiga perkara. Yang pertama, kata dasar berasal daripada bahasa Arab. Contoh, Islam, Istanbul. Maka Hamzah itu berada di bawah huruf Alif. Yang kedua, bermula dengan I tunggal. Contoh, I dagang, email. I dagang, email. Hamzah berada di bawah huruf Alif. Yang ketiga, eh, eh, eh. Hamzah berada di bawah huruf Alif. Okey, jom kita lihat contoh ayat. Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Yang kedua, email. Sarah telah menghantar permohonan kemasukan ke sekolah menengah agama melalui email. Yang ketiga, kamu sudah sampai? Okey, sekian sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.